Hai, assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang ke my channel. Datang kembali. Okey, hari ini kita nak bincangkan topik mengenai tutorial. Sebelum ni saya ada buat topik mengenai bagaimana kita nak buat bootable hard disk, bootable melalui pendrive. Dan hari ini saya nak tunjuk bagaimana kita nak gunakan pendrive yang dibuat bootable Windows tu untuk buat installation Windows 10. Okey, anda jangan pergi ke mana-mana. Anda tunggu sebentar lagi untuk saya tunjuk macam mana cara-cara untuk installation. Okey, jom. Okey, saya nak tunjuk bagaimana kita nak buat installation Windows menggunakan boot USB. Okey, yang mula yang kita perlu macam biasalah, kita kena ada pendrive yang telah dibuat boot untuk Windows. Yang kemudian kita pastikan pendrive tersebut macam ni, yang antara pendrive yang saya dah buat boot Windows yang terdapat dalam ni Windows 10. Sekarang ni kita nak buat installation Windows 10 melalui pendrive. Sebab apa kita nak buat melalui pendrive? Sebab apa? Bila kita buat melalui pendrive, untuk installation menjadi lebih mudah, lebih cepat dan pantas. File di dalam pendrive lebih tahan lah berbanding melalui CD. Sebab CD ni kalau kita simpan lama, dia boleh celak. Jadi dia akan efek pada installation tu akan jadi gangguan lah, sama ada jadi lag atau dan sebagainya, atau file yang rosak. Sekarang ni bila kita guna pendrive, benda ni dia compatible lah. Bila mengalami sebarang kerosakan Windows, kita pilih buat installation semula. Jadi benda ni menjadi lebih mudah. Sebab apa? Pendrive bila kita guna pendrive ni dia lebih laju. Sebab apa? Pendrive yang kita guna pun dia 3.0, jadi dia lebih speed lah untuk buat installation berbanding menggunakan CD. Tapi sekarang pun banyak laptop ataupun komputer dah tidak menggunakan DVD. Jadi kita menggunakan secara pendrive ni lebih, orang kata, baik lah, lebih mudah untuk kerja-kerja installation. Okey, sekarang ni step yang kita perlu ada macam saya tunjuk tadi, kita kena ada pendrive yang telah dijadikan boot Windows. Sekarang ni kita nak tutorial bagaimana nak install Windows 10 ke dalam laptop. Okey, mula-mula pastikan kita cucuk dulu orang kata laptop ni. Okey, kita cucuk di bahagian sini lah. Sekarang ni saya cucuk orang kata pendrive. Okey, kita cucuk pendrive dulu. Okey, kita cucuk pendrive dulu. Okey, sekarang ni Windows ni dalam keadaan tak boleh open. Mana Windows ni dia ada masalah, dan Windows ni pun dia pakai Windows 7. Sekarang ni kita nak upgrade Windows 7 ke Windows 10 lah. Sebab apa? Untuk ikut version yang terkini. Apa yang kita perlu buat? Lepas kita cucuk USB, kita kena restart balik komputer dan kita akan boot melalui pendrive. Macam mana kita nak boot melalui pendrive? Kita kena pastikan yang kita, macam untuk model laptop yang saya gunakan ni adalah model laptop Asus. Jadi model laptop Asus ni, kalau kita nak buat, kita kena tekan escape untuk kita pergi ke boot USB. Okey, sekarang ni saya tunjuk macam mana kita restart dulu. Kita restart dulu di sini. Ya, saya tunjuk. Okey. Okey. Kita restart dulu. Kemudian kita tekan escape. Macam mana saya tekan escape lah? Pastikan button escape. Okey. Okey. Sekarang ni dah tekan button escape, dia akan keluar paparan macam ni lah. Di sini dia akan keluar paparan. Okey, yang dia tulis itu okey, barang PO WDC, SanDisk, dan P2 dia pakai Slim DVD. Sekarang ni DVD, kalau kita nak boot DVD, dia pakai CD lah. Yang kita nak boot sekarang ni melalui pendrive, iaitu SanDisk. Pendrive SanDisk yang saya gunakan. Jadi kita akan pilih untuk SanDisk. Ni ya. Dia nampak kan? Ni SanDisk lah. Okey, jadi kita pilih boot melalui SanDisk. Okey,
Okey, yang ni saya akan pilih dan kita boleh turun ke bawah lah, macam kita turun. Okey, yang ni SanDisk WD. Sekarang ni kita akan pilih SanDisk. Yang ni WDC ni, yang ni adalah hard disk. Yang ni hard disk. Yang ni kita tak pakai hard disk sebab yang ni storage. Yang ni SanDisk ni adalah pen drive. Yang ni DVD. Sekarang ni kita nak boot melalui pen drive, iaitu SanDisk. Kita tekan enter. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey, sekarang ni dah detect untuk Windows. Yang dibaca ni adalah Windows 10 . Okey, boleh tengok macam mana instruction Windows 10. Kita kena tunggu dulu macam mana dia nak running. Windows 10 ni yang saya ambil ni untuk version yang pertengahan lah, bukan yang terbaru. Jadi sekarang ni pun dah sampai Windows yang baru, Windows 11. Yang tu masih dalam peringkat awal lagi. Jadi kita pakai untuk version Windows 10 lah. Okey, dia dah sampai untuk masuk ke bahagian installation atau setup. Yang ni tengah baca. Okey, nampak dia keluar paparan Windows. Yang ni adalah paparan Windows yang keluar tadi lah. Macam ni. Ini adalah paparan yang keluar. Okey, sekarang ni apa yang kita nak buat? Macam mana kita nak pilih? Di sini dia ada language. Di sini dia ada language, dia ada time, can see. Okey, yang ni kita pakai time ni, kita kena tukar lah. Yang ni kita kena cari Malaysia, Singapura. Yang ni kita cari Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura. Okey. Okey, ni Malay. Okey, Malaysia, ni Malay, Singapura, dua-dua boleh. Kita ambil yang Malaysia lah kadang-kadang ni. Okey, dari segi macam language, kita ambil English United States. Untuk keyboard pun kita ambil US dan kita pastikan kita klik next. Okey, bila dah keluar paparan next ni, dia akan keluar install now. Yang ni kita perlu klik install now. Kalau bahagian bawah ni dah repair your komputer ni. Kalau kita ada masalah dari segi Windows kita problem, kita nak buat reparation, kita boleh guna boot melalui ini dan kita buat repair balik melalui pen drive. Okey, sekarang ni apa kita klik saja install. Okey. Okey, yang ni untuk activation ni kita tak perlu lagi. Kita tak perlu masukkan lagi. Jadi kita klik bahagian I don't have a product key. Jadi kita klik bahagian sini. Okey, dekat bahagian sini dah nampak bahagian sini dia ada bagi choice lah. Yang ni saya ambil version ni, dia ada dua pilihan. Yang ni yang kopinya. Jadi ada dua pilihan, sama ada kita ambil Windows 10 Pro ataupun Home. Tapi bagi kita yang nak gunakan untuk banyak function, kita mesti guna yang professional. Jadi kita ambil yang Windows 10 Pro. Jadi kita klik ini 64 bit pastikan Windows installation kita gunakan tu dia 64 bit. Jadi kita ambil Windows 10 Pro. Jadi kita klik next. Okey, simple je. Klik next. Okey, ni bahagian license agreement. Kita pasti klik kat sini I accept license term. Okey, next. Okey, bahagian ni kita jangan ambil untuk bahagian upgrade install Windows. Sekarang ni kita nak install baru. Kita bukan nak upgrade, kita nak buat installation baru. Jadi kita ambil custom. Okey, di sini dah terdapat dua partition lah, di mana satu partition ni untuk storage simpanan data. Yang partition nombor satu ni dia adalah installation window. Okey, jangan kita buat installation window di bahagian partition 2. Kalau data anda pada ada bahagian 2 ni, jadi data anda akan hilang. Yang tu jadi masalah pada anda nanti. Jadi untuk yang baru nak mula, kalau belum ada partition, anda boleh buat pembahagian partition.
Tapi sekarang ni saya tak tunjuk untuk pembahagian partition, saya cuma nak buat untuk installation Windows. Jadi yang mana yang ada Windows tadi adalah di bahagian partition 1. Sekarang ni partition 1 ni kita pastikan kena klik bahagian partition. Jadi anda nampak bahagian partition kan. Ini adalah bahagian partition 1. Okey, di bahagian partition 1 ni anda select dan anda klik next. Okey, yang ni dia akan beritahu ke anda lah untuk previous installation this file folder, untuk folder name Windows old. Jadi dia akan tukar kepada Windows yang baru. Jadi anda klik OK. Okey, sekarang ni dia dah buat setup installation. Jadi cuma perlu tunggu, nampak? Di sini ada setup. Dia tengah running. Sekarang ni dia tengah copy window file. Tunggu daripada 0% sehingga 100% dia akan bergerak. Jadi di sini dia akan nampak. Jadi kita boleh tunggu dulu untuk installation. Okey. Di sini nampak lebih mudah. Nampak mudah saja untuk cara installation ni. Yang ni bagi yang dah ada Windows yang sebelum ni yang tak bermasalah. Tapi kalau anda nak buat satu setup installation pada komputer baru atau laptop baru, jadi pastikan hard disk tu kita buat dulu partition lah, kita buat pembahagian partition. Okey, jadi kalau kita buat pembahagian partition, memudahkan kerja-kerja installation dan penyimpanan data, kita akan separate bagi dua. Baru orang kata kita ada untuk installation untuk software untuk di bahagian C. Untuk bahagian D sebagai storage simpanan data anda. Jika berlaku kerosakan pada Windows, data anda tadi yang berada di bahagian D akan selamat, melainkan hard disk anda korup ataupun mengalami masalah kerosakan, yang tu kita terpaksa guna cara lain untuk buat masalah, untuk settle masalah tu. Okey, sekarang ni untuk proses dia makan masa juga dalam lebih kurang untuk installation Windows ni, dia makan masa lebih kurang dalam setengah jam macam tu lah. Jadi dia makan masa yang agak lama. Jadi kita minta tunggu dulu proses yang ni lah. Okey, kita tengok proses dia. Okey, nampak proses yang sedang berjalan. Proses yang sedang berjalan ni sekarang ni baru 6%. Jadi anda boleh tunggu dulu sehingga 100%. Dia akan bergerak di bahagian installation footer, installation update dan finishing up. Yang tu bila sampai peringkat akhir, dia akan clear secara automatik. Dia akan restart balik anda punya Windows, dan Windows tadi dia akan running untuk Windows yang terbaru. Lebih mudah kan? Simple saja. Jadi anda boleh tunggu proses terus. Sekarang ni baru 10%. Memang makan masa yang lama juga untuk session ni. Jadi kita boleh relax sikit, kita biar dulu jadi start. Jadi ikut jugalah kalau anda pakai memori atau RAM yang tinggi ataupun anda pakai SSD, jadi proses installation tu lebih pantas. Jadi saya guna ni untuk laptop yang model lama, jadi dia pakai hard disk pun hard disk lama. Jadi proses dia ambil masa sikit lah. Jadi kita kena tunggu dulu lah. Dan mudah je, jadi anda pun boleh cuba guna ni kat rumah. Sangat simple, mudah sangat. Okay, kita tunggu dulu. Macam mana pun, kita tunggu dulu. Okay, sekarang ni dah menunjukkan okay, dah complete untuk anda proses installation. Sekarang dah masuk untuk bahagian installation update, di mana di sini dia akan update dari segi driver, dari segi aplikasi. Yang mana ni dia akan auto update, dan kita tunggu sampai ke peringkat untuk finishing saja. Dan selepas finishing ni dia akan restart secara automatik. Yang ni kita akan tengok bila dia restart secara automatik nanti, pastikan kita cabut pendrive kita. Sebab apa kena cabut pendrive? Kalau tidak, kalau tengah laptop tu dia auto reboot. Jadi dia auto, bila dia akan detect balik pendrive tu, nanti dia akan mula balik untuk installation macam sedia kala tadi. Dia kena buat balik. Jadi kita tak boleh baca pendrive dalam depan ni. Jadi dia akan masuk terus ke Windows 10 lah.
Jadi kita akan tunggu untuk sampai finishing. Jadi kita tengok macam mana. Okey, di sini nampak dia akan restart secara automatik. Selepas dia restart ni, pastikan anda cabut pendrive supaya dia tak baca pendrive dah balik. Kalau tidak, dia akan boot window balik. Okey, tunggu dia sampai dia restart balik. Okey, jadi cabut tadi. Jadi dia tak baca dah pendrive sebab apa, Windows tu dah install dah. Cuma dia nak restart, dia akan baca balik Windows yang dah diinstall ke dalam hard disk ni. Okey, sekarang ni dia tengok. Okey, nampak dia dah masuk Windows. Yang ni dah Windows 10. Yang Windows 7 tadi dah tak ada. Jadi pastikan anda cabut pendrive lah. Kalau tak cabut pendrive, nanti dia akan baca balik pendrive tu lah. Bila dia baca balik, nanti sama macam anda nak buat installation yang baru. Jadi pastikan cabut dulu pendrive. Dia akan baca untuk installation seterusnya lah. Okey, yang ni dia akan running macam first window lah. Okey, kat sini dia akan detect 36%, 7%. Dia akan installation untuk dia punya driver. Kemudian dia start restart balik window. Kita tunggu proses seterusnya. Okey, sekarang ni dah sampai apa, untuk setup dia punya setting untuk wifi apa semua ni. Jadi sekarang ni saya tak sambung ke network. Saya skip bagian tak ada internet kat rumah, jadi tak perlu kita connection melalui internet. Sebab apa, internet ni kalau anda nak buat untuk activation Windows, boleh gunakan internet untuk activate Windows 10 original lah. Jadi anda boleh activate secara online. Jadi anda untuk proses lebih pantas, gunakan use express setting. Okey, klik pada use express setting. Okey, dah sampai ni, kita kena create an account for this PC. Maksud dia, kita nak create kita punya account PC ni, kita nak letakkan atas nama kita lah. Jadi untuk pengguna laptop ni sendiri lah. Jadi untuk saya ni, saya letakkan sebagai user saja. Okey, saya letakkan sebagai user. Okey, kalau anda nak buat password, dia letakkan password. Kalau tak mahu letak password, jadi tak perlu buat password lah. Jadi saya tak mahu letak password, jadi saya cuma perlu klik next saja. Okey, jadi akaun yang saya create ni tadi dia tak ada password lah. Jadi cuma gunakan nama akaun sebagai user dan tak ada password. Jadi okey, yang ni kita ambil use Cortana, yang ni tak perlu, kita ambil not now. Okey, lagi step by step je, mudah je benda ni, simple saja. Okey, sekarang ni dia dah sampai dah untuk peralihan untuk masuk ke window. Jadi happy you're here. Di sini mana kata, jadi Windows anda dah sudah selesai lah. Jadi kita akan masuk ke dia punya paparan Windows. Okey, getting ready, please turn off your PC. Okey, sekarang ni dah masuk dah untuk paparan. Let's start. Okey, siap untuk paparan window. Okey, macam ni lah paparan window yang telah diinstall. Kiranya adalah bentuk fresh, tak ada apa-apa. Ini yang dah siap untuk Windows 10. Kat sini, kalau kita nak buat ikon, kita boleh klik kanan, kita boleh klik untuk personalize. Untuk kita keluarkan dia punya apa. Kat sini nak tukar background pun boleh, tapi saya suka pakai background yang asal, jadi tak ada masalah. Dia pakai untuk background simple sahaja. Ni kat sini ada tunjuk paparan Windows 10 Pro. Asal Windows 7 kita dah tukar kepada Windows 10 Pro. Untuk storage ni kita pakai untuk 8GB, dia akan turun paparan kat sini lah. Yang ni untuk paparan. Yang ni macam sini untuk Windows Activation ni anda perlukan untuk connection internet. Jadi anda perlu connect ke internet, dan jadi barulah untuk boleh buat connection lah. Jadi kat sini kalau kita tengok untuk bahagian device, yang ni untuk bahagian driver. Kat sini kita boleh nampak dia ada driver-driver yang tak dapat lagi. Maksudnya version yang sebelum ni Windows 7
Jadi untuk dia nak upgrade ke Windows 10, dia perlukan driver-driver yang terbaru. Jadi macam yang ni, dia akan tunjukkan macam PCI, Simple Communication, USB untuk ni 2.0, untuk generate Bluetooth. Yang di sini display. Kat sini dia bagi basic display saja. Basic display ni display untuk Intel board lah. Kalau kata macam yang ni dia ada graphic card. Sekarang ni kita perlu install graphic card. Yang tu saya akan tunjukkan pada episod yang akan datang, bagaimana kita nak install driver-driver ni secara automatik melalui online menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang ni saya akan tunjuk pada episod yang akan datang. Okey, sekarang ni dah kira selesai untuk Windows 10. Jadi anda dah boleh guna, anda dah tahu macam mana cara-cara untuk installation, mudah untuk anda. Okey, benda dah selesai, mudah je kan cara nak install je kan. Jadi boleh anda cuba kat rumah, anda gunakan masa yang terluang untuk anda cuba ber-DIY, cuba buat benda yang baru kan, untuk dapatkan lebih ilmu dan benda ni manfaat mengenai IT. Sekarang ni semua penggunaan laptop, komputer, bahagian IT ni memang satu keperluan untuk kita. Jadi inisiatif ni bagus untuk anda jimatkan kos. Anda boleh DIY sendiri daripada anda pergi kat kedai, kena menggunakan kos yang agak tinggi jugalah, bergantung pada kedai. Jadi nak install ni anda boleh buat sendiri rumah dengan lebih mudah. Jadi di sini macam biasalah, sebelum akhir anda jangan lupa lah untuk anda subscribe, like and share kepada kawan-kawan supaya benda ni kita boleh kembangkan ilmu kita dan menjadikan benda ini lebih baik. Okey, dengan ni saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di episod yang seterusnya.